لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أو يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama saya mohon maafkan kalau malam ni suara tak berapa clear. Baru sahaja sembuh daripada batuk sebab terlalu banyak makan kenduri. Hari Ahad tu sampai 7 tu bundan pergi 6. Yang ke-7 tak boleh dah balik-balik rumah. Malam tu rasa serak dan apa. Sebab tuan-tuan kadang-kadang saya cukup berterima kasih kalau ada tuan-tuan yang kenduri kahwin ni, di samping sediakan air yang tuan-tuan sediakan tu, ada juga pada satu-satu meja tersebut satu botol air mineral. Jadi maknanya bagi yang tak tahan air sejuk tu kan, adalah pilihan. Itu cadangan lah. Muka surat 179. Posisi wanita di dalam Islam. Sebelum saya masuk kepada tajuk posisi wanita dalam Islam, saya nak bacakan satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama, yakni hadis yang diriwayatkan daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innad dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'lamun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa." Diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini manis, sedap pada pemandangan, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai pemerintah di dalamnya. Maka dia memperhatikan bagaimana kamu bekerja. Kata Nabi, takutilah dunia dan takutilah perempuan. Sesungguhnya punca persengketaan Bani Israel adalah dalam perkara perempuan. Maknanya tuan-tuan, Nabi bagi peringatan kepada kita dah tentang dua perkara. Yang pertama, betapa bahayanya dunia. Walaupun kita dituntut i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, beramallah, tuntutlah dunia itu. Beramallah untuk dunia kamu, kata Nabi. Seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu hidup di dalam dunia selama-lamanya. Ataupun kita akan hidup beratus tahun. Kita kena berusaha untuk diri kita. Dan tapi Nabi kata dalam masa yang sama, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu mati besok hari. Nah, jadi dalam perkara ini Nabi memberi penjagaan kepada kita, memberi perhatian dalam dua perkara, iaitulah berkenaan dengan wanita, dan juga tentang dunia.
Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, termasuklah saya serba salah tak sebut, tapi saya diminta sebut. Nah, beberapa kali Ustaz ada peluang untuk memperbaiki dan memperkatakan kepada masyarakat, bukan tuju kepada siapa-siapa dah. Maksudnya kepada insan, kepada manusia yang sayangkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya pun tak tahu silapnya, sebab saya tak kenal lagi pada diri saya. Mungkin tuan-tuan ada yang pengalaman, Ustaz, berat Ustaz, oi. Nah, mungkin tuan-tuan, anak kita, dia kata, ayah, ni sekali je seumur hidup. Nah, mungkin ada di antara anak kita ni ataupun orang Islam ni, dia kata ayah, dia kata tolonglah, dia kata ayah bertolak ansur pada saya. Ni ayah sekali je seumur hidup ni. Ya ni maknanya apa dia? Ikut kehendak dia. Dia yang aturkan. Dia kata ayah, dia kata tugas ayah ialah pi booking ataupun pi sembang ataupun apa nama ni pakat dengan tuan punya nak buat catering tu. Adapun dia kata hiasan-hiasan dia tu kerja saya. Termasuklah kadang-kadang hiasan dia. Pasal apa tuan-tuan? Saya rasa nak minta maaf lah tuan-tuan, 1000 kali maaf, bukan maksud nak menghina ataupun nak menyentuh siapa-siapa dah. Sebab saya diminta kadang-kadang kenduri, Ustaz tolonglah Ustaz. Nah, kadang-kadang dia kata kita malu Ustaz. Nah, sahabat-sahabat kita mengaji rajin. Ya. Sebab saya kata kat tuan-tuan, di antara hikmah kenapa kita mengaji ada kitab. Bila kita mengaji ada kitab, ada rujukan. Dalam kitab banyak sebut tentang adab-adab ataupun kenduri kahwin. Kenapa masyarakat hari ini walaupun dah mengaji, tapi bila sampai tang kenduri, ada 3 perkara yang tak boleh buang lagi. Pertama, bersanding. Yang kedua, pakaian pengantin yang tidak mengikut syariat Islam. Dan yang ketiga, karaoke. Nah, Allah, haji pergi dah, mengaji dah, karaoke. Ya. Ustaz, dia berkata Nabi suruh supaya bezakan antara kenduri dengan kematian. Betul? Nabi pernah menghadiri satu majlis kenduri kahwin, sunyi sepi, kan? Nabi kata tak ada bana ke? Tak ada kompang ke? Kenapa tak pukul kompang? Kan? Maknanya kalau kita contoh nak pasang radio atau nak pasang kaset ke, kan? Apa nama ni, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu nasihat, tak apalah. Ni kadang-kadang dalam lagu tu lagu Isabella, apa lagi? Lagu Hindustan, apa lagi? Lagu-lagu Piramli, kahwin. Nah, tuan-tuan yang sayangkan kepada agama, kerja yang mendapat berkat, insya-Allah. Kalau kenduri kahwin adalah syariat. Tapi kenapa dalam perkara Nabi kata aulim walau bisyatin, sunat kita buat kenduri. Kita masyhurkan, kita bagi tahu bahawa anak kita ni dah kahwin. Tetapi kenapa 3 perkara tadi masih tak boleh kita selesaikan? Nah, kawan saya dah seorang ustaz lah. Saya tak upayalah. Kalau dia tuan-tuan, kalau jemput dia, banyaklah orang marah kat dia. Tak apa, dia kata biar orang marah kat saya, asalkan Allah jangan marah kat saya. Ustaz tu duduk Bukit Jana. Ustaz tu perangai dia, kalau tuan-tuan bagi kat dia kad, dia buka depan tuan-tuan. Bila dia tengok apa nama ni, bersanding pada pukul sekian, ataupun dia kata karaoke daripada band apa nak 1 2 3 4 contohnya. Kadang-kadang dia bagi kad tu balik. Tuan, memang dia habaq, eloklah. Dia kata, tuan minta maaf lah, saya tak boleh hadir, katanya. Dia tak pergi tuan-tuan. Saya setakat ni kalau berdosa pun berdosa lah.
Tapi kadang-kadang telinga tu jauh jugalah. Carilah meja yang jauh sikit daripada karaoke tu. Kita nak makan, kita datang, kita tak tahu. Saya tak baca kad. Saya baca kad ni adalah nak tahu alamat. Contoh baru ni saya pergi kenduri cikgu tu. Saya dah pergi dah. Saya kata ni bukan dia kemah ni. Saya nampak dah pindah ni. Berhenti dah. Ni cikgu ni. Saya kata ke orang rumah, kita tanyalah orang sebelah berdiri ni malu bertanya saat di jalan. Tak apalah, dia kata bukan ini. Ni. Abang baca ni kata orang rumah saya. Pergi gostan balik tengok. Saya tengoklah, ini bukan warna timah yang tadi kan? Cikgu kata memang dia buat peta tu, kan? Plan tu ikut jalan tu. Jadi memang tu sebab saya kalau tuan-tuan panggil saya kenduri, memang saya nak tengok peta tu lah. Kan? Saya tak tengok pengantin tak bersanding, memang saya tak tengok lah. Cuma kadang-kadang itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk kebaikan semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauhkanlah. Kita editlah, kita bincang dengan anak kita. Minta tolong kat dia. Minta tolong. Tetamu ayah ni, ustaz-ustaz pun ada. Sat lagi dia kata memanglah dia petak luku kepala saya, dia kata, tapi panas telinga saya ni. Hang tak dengar tak apa, dia kata. Aku yang dengar ni. Bayang tuan-tuan, saya pergi satu kenduri tu, Allahu Akbar. Pengantin tu tak pakai tudung. Allah. Bapaknya mengaji rajin tu. Bapaknya mengaji rajin. Tapi itulah dalam perkara tu kenapa dia tak boleh bincang dengan anak dia tu. Pertama tadi apa dia? Tak menutup aurat. Yang kedua bersanding. Yang ketiga karaoke. Sebab Nabi kata, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah dunia, takutlah perempuan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel ni kanat fil nisa. Fitnah ataupun dugaan perpecahan, perbalahan, pertikaian yang berlaku di kalangan Bani Israel ni adalah berkenaan dengan wanita. Bukan saya nak puji Bani Israel Yahudi ni tak. Ni sehari dua ni, cuba tengok TV lah. Sehari dua ni seolah bagi saya pertahanan Palestin, keselamatan Palestin ni tak ada nilai dah. Dia pun boleh tahu pejuang Palestin tu pukul 3 ada di mana, dia naik kereta apa, dia bedil kereta kena sebiji tepat. Yang disasarkan itu tepat orangnya, tepat orang yang dicari. Nak kata apa? Begitulah canggihnya Yahudi, Bani Israel ni. Tapi satu ketika dulu perbalahan mereka adalah berkenaan dengan perempuan. Maknanya tuan-tuan, kita kena jaga perempuan. Kalau perempuan ni kita tak jaga, dalam hadis yang lain Nabi sebut al-mar'atu imadul bilad. Bahawa perempuan itu adalah tiang negara. Wa idza salahat, kalau perempuan di sebuah negara itu baik, salahatil bilad, maknanya negara tersebut akan baik. Wa idza fasadat, kalau wanitanya rosak, seperti hari ini buang bayi dan sebagainya, fasadatil bilad, maka negara tersebut mungkin akan rosak. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Okey, jadi muka surat 179 kata ulama ataupun pengarang kitab ni, posisi wanita dalam Islam. Ciri yang keempat, sistem masyarakat Islam menetapkan posisi kaum wanita dalam kedudukan yang layak dalam masyarakat sehingga nyata dan jelas dalam peraturan, tidak terpengaruh dengan kehendak hawa nafsu manusia. Sistem masyarakat dalam Islam menganggap masalah wanita adalah masalah yang penting sekali. Tuan-tuan jangan rasa ataupun tuan-tuan jangan diketepikan wanita. Bahkan beberapa kali siri pilihan raya, di antara penentu kemenangan calon-calon yang bertanding adalah wanita. Jangan main-main. Nih, tangan wanita ni lembut, tapi dia pangkah boleh berubah keadaan masyarakat. Sehingga kerana wanita ini, masyarakat itu akan menjadi baik ataupun menjadi buruk. Kerana itu, kalau kaum wanita itu baik, maka kembali kebaikannya kepada masyarakat seluruhnya.
dengan lahir generasi-generasi yang baik dan bersifat amanah. Dan apabila masyarakat itu baik, akan berbahagialah seluruh anggotanya. Di dalam Al-Quran banyak kita temui ayat-ayat yang menerangkan posisi wanita itu dalam masyarakat, serta diterangkan hak dan kewajipannya. Begitu juga kita temui dalam As-Sunnah Rasulnya, sehingga tidak diragukan lagi masalah wanita itu adalah masalah yang penting yang diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Yang menjadi perhatian yang khusus di dalam agama Islam, posisi wanita dalam masyarakat, penetapan hak dan kewajipan mereka, pengaturan tindak tanduk wanita mempunyai pengaruh besar dalam menentukan corak masyarakat itu sendiri dari segi kebaikan dan keburukannya. Kerana itu Islam memberikan prioritas masalah wanita ini, dan memang seharusnya menjadi perhatian, sehingga ternyata jelas bagi setiap orang tentang cara pengaturan masalah ini menurut yang semestinya. Dalam pembahasan ini kami tidak ingin membicarakannya dengan secara mendetail, tetapi kami cukupkan perbicaraan pokok-pokok yang kami anggap penting agar menjadi pengetahuan tentang posisi wanita dalam masyarakat menurut pandangan Islam. Yang pertama, dia kata wanita sebelum Islam. Semoga ada juga manfaatnya dalam pembahasan ini kami kemukakan lebih dahulu bagaimana posisi wanita dalam masyarakat jahiliyah sebagai bahan perbandingan dalam memberikan penilaian sampai di mana kebagusan dan peranan Islam dalam masalah ini. Dan sesudah diadakan perbandingan, barulah kita melihat kelemahan dan kezaliman atau apa yang diperbuat oleh manusia sebelum Islam dan menghadapi masalah wanita ini, sehingga Islam tidak akan mengikuti jejak kekeliruan itu lagi. Diriwayatkan bahawa Umar Al-Khattab pernah berkata, "Innama tunqadu uran islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rif fil jahiliyah." Sesungguhnya, kata Umar Al-Khattab, ikatan Islam itu dapat terurai satu demi satu apabila lahir dalam Islam itu orang-orang yang belum mengenal masa jahiliyah. Jadi di sini dia perkenalkan bagaimana wanita di zaman jahiliyah ataupun sebelum datangnya Islam, supaya kita dapat membandingkan betapa bahayanya ataupun ciri-ciri yang berlaku di zaman jahiliyah. Kerana dia kata kalau kita belum mengenal keburukan ataupun keburukan-keburukan di masa jahiliyah, tidaklah kita akan berbuat seperti apa yang telah mereka perbuat. Bahkan kemungkinan kita campur adukkan atau kita dengan tidak sengaja telah berbuat seperti perbuatan mereka dahulu. Semua bangsa yang belum menerima petunjuk Islam tidak berbeza keadaan mereka dengan masyarakat jahiliyah. Oleh kerana itu, di bawah ini akan kami kemukakan bagaimana keadaan dalam pelbagai masyarakat itu sebelum Islam dilahirkan ataupun didatangkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, bangsa Arab menganggap suatu kehinaan kalau mereka mendapat anak wanita. Tuan-tuan, perbezaan zaman dahulu dengan kalau zaman dahulu lahir baru tahu jantina. Kalau ni tak payah, mengandung 3 bulan pisken tahu dah. Itu sebab kemurungan wanita di zaman dahulu. Sejak tahu dia mengandung, dia murung, dia menyepikan diri. Bukan macam la siap ada apa? Istilah kenduri lenggang perut. Kan? Lah ni siap ada satu adat dia panggil apa? Lenggang. Lenggang perut. Lenggang perut. Lenggang perut. Lenggang. Maknanya nak bagi apa? Tahu dah betul perut. Ada program dia tu lah. Orang kampung tu tahulah bahawa dia tu mengandung.
Kalau zaman jahiliah, kalau boleh sembunyikan, tak tahu orang ni mengandung. Siapa dia dok murung, laki perempuan, laki perempuan. Kalau laki tak apa.